pelihara isteri dan anak-anak, itu dinamakan ibadah. Tapi kalau kita nak jadi ahli ibadah, kita buat alasan, aku tak kerja sebab nak jadi ahli sufi, nak jadi ahli tasawuf, itu syahwat yang tersembunyi, itulah talbisu minasyaitan, itulah kekeliruan yang dibuat oleh syaitan. Dan kalau kita, tuan-tuan, apa dia? Kerja je, semayang pula culah, pun tak boleh juga. Kita kerja je. Kamu tak, kalau tak kerja, tak ada duit. Ada duit, semua boleh jadi. Semua boleh jadi. Saya teringat dalam majalah gila-gila, ada satu watak pendekar perwira mak gila. Nama pun perwira mak gila. Apa kata dia? Ada duit, semua boleh jadi. Pun tak boleh juga, tuan-tuan. Asyik kerja, orang ajak pergi semayang jemaah, tak ada masa. Sebab tu Allah tak bagi kita kaya, tuan-tuan. Sebab Allah tahu, kalau kita kaya, kita tak duduk di surau Tafiqiyah ni. Mana duduknya? Kelab golf tu. Sampai ke isyak, lepas isyak duk mukul bola piok. Padang dah ada lampu. Masa tu, tuan-tuan, kita tak datang surau Tafiqiyah ni. Mana kita duduk, tuan-tuan? Dekat lounge. Dekat karaoke. Duduk sebelah kita, apa dia, tuan-tuan? GRO, yang manis-manis, yang wangi-wangi baunya. Menyanyi bersama, ketawalah lagi, meninggal dunia terus dalam karaoke, tuan-tuan. Betul Allah tak bagi kaya. Kita tak duduk sebelah Ustaz Ramli dah. Kita duduk sebelah Ramlah. Ramlah mana? Bukan bini kita. Ramlah mana? Bukan. Ramlah mana? Ramlah GRO yang bibir tercungit. Nak keluar karaoke, dia kata, bang, datang lagi tau. Dah. Tu datang lagi. Sebab tu Allah tak jadikan kita kaya. Faham murid-murid? Jangan merungut dah lepas ni. Jadi itu terhormati Allah, kalau kita ini meninggalkan dunia, nak beribadat saja pun tak boleh. Kalau kita ini mencari dunia hingga tinggalkan ibadat pun tak boleh. Hebat kita ni. Maka kata Syekh Ibn Al-Ajibah berkata, ni seorang lagi ulama tasawuf. Al-musabbabu dan al-mutajarradu. Apa itu al-musabbabu? Yang tadilah, ambitious. Kita mesti ni, saya punya plan, kita buka kedai Muslim Mart ini, nanti kita bajet kita punya coverage customer ni, pelanggan ini semua orang Islam, dan kita rasa kita boleh maju perniagaan ni sebab orang Islam ini sedang percaya dan memegang konsep mencari yang halal itu wajib. So kita dah buat plan, kita dah buat kajian tentang marketing, kita dah tengok pelanggan kita, kekuatan kita dengan pelanggan kita, barangan kita ni kita dah yakinkan pada pengguna gunakan tanpa was-was, ini produk halal. Mesti meletup. Itu musabbab. Apa dia? Dia ambitious, tuan-tuan. Tapi kena ingat, tuan-tuan, apakah semua yang kita rancang itu akan menjadi ke? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sesungguhnya kamu usahalah macam mana pun, tetapi Allah yang akan menentukan. Betul tak? Kita dah buat, tuan-tuan, bagus punya marketing, planning, kita dah bincang dengan ahli-ahli kita, kita dah sebut gini, ada yang pakar motivasi bisnes datang, ada yang pakar dalam bidang accountant datang, dalam bidang bisnes. Tapi tuan-tuan, bila dibuka mat ini, tiba-tiba tak ramai orang datang. Nampak? Kita pun kata, apa ni ya Allah ya Tuhan, aku cari rezeki dengan niat nak menyediakan benda yang suci, benda yang bersih, benda yang halal. Kenapa tak ada orang datang?
Apa teruk sangat takdir aku begini? Ya Allah, aku nak buat benda yang ibadah. Aku nak buat benda yang satu yang legal in Islam. Yang betul-betul nak tolong orang Islam cari sumber produk yang halal. Tapi kenapa tak laku? Tuan-tuan, ayat tadi mengatakan Allah yang menentukan. Kita hanyalah musabab yang berusaha. Jaga, jangan usaha kita ini sampai melanggar tembok takdir yang seperti dikatakan oleh ayat tadi. Jangan tuan-tuan, kita usaha macam mana pun Allah Ta'ala yang menentukan. Tuan-tuan, tanam pokok, mesti ke pokok tu berbuah? Mesti ke? Tuan-tuan, panggil pakar pertanian, panggil orang mardi, tanya orang mardi, macam mana nak tanam pokok durian yang hebat, yang baik. Orang mardi pun bagi nasihat gini-gini, cari benih yang bagus. Di berapa punya durian, tanam, dan tanam itu bagaimana pula selepas tanam, taburkan dengan kapur ke garam ke apa benda supaya, dan ada baja pula, baja nitrat dan sebagainya supaya pokok itu tumbuh. Ya tuan-tuan, pokok itu tumbuh hebat tapi tak ada buah. Siapa yang membuatkan pokok itu tak ada buah? Allah. Jangan hilang tawakal pada Allah. Saya ingat opah saya dulu. Bila pokok kelapa yang ditanam tak berbuah, tuan-tuan, saya kata opah. Saya tengok satu hari, dia ikat dekat pokok tu rantai, benang, ada kulit kerang. Rantai kulit kerang. Orang dulu petua. Dia ikat pada pangkal pokok, tuan-tuan. Saya tanya, apa-apa? Kenapa ikat rantai kerang pada pokok kelapa ni? Apa kata, kita ni dengan pokok ni kena pujuk. Orang dulu percaya apa itu, tuan-tuan. Kena pujuk. Kita bagi dia hadiah rantai kerang ni, gosok pokok tu, pujuk dia. Berbuah ya, jangan tak berbuah. Nanti aku tebang kamu. Dalam pujuk ada jerugutnya, tuan-tuan. Pokok teman kata, no, ambil baliklah rantai ni, tak ada aku. Saya ni tuan-tuan mulut nakal. Orang kata derui suka nyakat. Saya kata, apa? Kalau nak pujuk pokok kelapa ni, janganlah kalungkan rantai kerang, kulit kerang. Habis tu rantai apa? Bubuhlah rantai emas opah tu. Oi, kepala otak kamu ni. Atau mah aku buat apa? Nah, tuan-tuan. Ini petua semua kita boleh buat, tuan-tuan. Petua cari pakar. Tapi siapakah yang menyebabkan pokok itu berbuah? Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang very ambitious. Bercita-cita tinggi. Keazaman dia kuat. Ingat, jangan jadi orang putus asa bila usaha kamu tak terjadi. Tak berhasil. Dan mutajarrad ni, tuan-tuan, kita akan masuk nanti pada pengajian akan datang. Dia ada musabbabu dengan mutajarradu. Siapa itu mutajarradu? Itu orang yang menyerahkan rezeki dia kepada Allah. Dia usaha, tuan-tuan, tapi tidak terlalu ambitious sangat, tidak terlalu bercita-cita tinggi. Kalau jadi itu rezeki, tak jadi tak ada rezeki. Pernah jumpa orang ni? Ada? Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak makan kuih sedap tu, cempedak goreng. Oi, bau sedap, tuan-tuan. Nak makan, dah nak sampai mulut, tu rezeki, dah nak sampai mulut, tuan-tuan, terlecut licin. Terlecut jatuh, udah jatuh, tuan-tuan. Jatuh pula atas pasur. Pasur tu pula atas tek kucing. Takkan nak ambil gosok? Gila. Kerja gila, kata orang parit. Jangan dibuat rapi tu. Tak, dah nak masuk mulut pun boleh terlucut. Pasal apa tu? Itu bukan hak kita. Cempedak tu bukan kita yang menentukan masuk atau tak masuknya. Ada kala, tuan-tuan, dah berada di tangan dah. Tapi bila Allah kata bukan rezeki kita, jatuh. Dah masuk tender dah, tuan-tuan. Dah bagi tahu orang ini. Dah minta orang ini. Minta orang ni, tuan-tuan. Orang ni kata, okay, I guarantee you, no problem, you dapat tender ni. Tak usah risau, tak usah risau. Bab, orang yang janji tu masuk SPRM, tuan-tuan.
Kita pun apa ni? Dah bagi banyak duit dah. Suap berapa ribu dah. Apa tak dapat ni? Rupanya kawan tu dah ke dalam. Tentara mati Allah. Sebab itu kita akan masuk pada bulan yang akan datang tentang orang yang mutajarradun. Orang yang Nabi kata kalau dia berdoa Allah makbulkan. Sebab apa? Dia orang soleh, dia wali Allah. Orang macam ni tuan-tuan, Allah bagi keistimewaan kepada dia. Ada mengatakan karamah pada dia, ada mengatakan ma'unah kepada dia. Apa itu karamah dan ma'unah? Allah berikan pertolongan kepada tuan-tuan dalam keadaan dia pun tak sangka, Allah bagi dia pertolongan. Dan kita orang yang biasa, bukan orang soleh, bukan wali Allah ni tuan-tuan, memang kadang-kadang tak datang pertolongan itu. Dan kita tak boleh marah pada Allah. Man asbaha wa huwa yashku an dhiqil ma'ash. Barang siapa yang pagi-pagi dia marah pada Allah. Apa ni, aku dah buat macam-macam, tak dapat juga. Allahu Rabbi, apa ni usaha dah. Faka'annama yashkullah, seolah-olah dia kata Allah ni tak pandai mentadbir. Allah ni tak pandai tentang kebajikan hamba dia. Allah ni tak pandai tentang kebaikan hamba dan keburukan hamba. Jaga-jaga tuan-tuan, jangan kita menjadi orang yang merungut sebegitu. Jangan. Bahaya pada akidah. Ini dalam kitab tasawuf tuan-tuan, kitab Al-Hikam ini menjadikan kita punya emosi, mentaliti kita stable. Tak dapat, kita kata ini adalah yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tak ada rezeki aku. Kan cantik perkataan tu. Allahu Rabbi, duit hilang berapa hilang ni? 200. Ya Allah ya Tuhan, banyak tu nak bayar bil elektrik. Atau macam mana boleh hilangnya? Atau aku pergilah, nak pergi pejabat apa, bayar. Tak macam mana tadi aku singgah lah, ada mesin air luar tu. Nak masuklah duit, letaklah sampai surat atas mesin tu, masuklah duit. Tak macam mana, lupa nak ngambil sampai surat tu. Ni cerita tuan-tuan, nak jadi ni. Kawan kata, Atta pergilah balik tempat mesin tu, tengoklah balik ada ke duitnya. Masalahnya udah tak ada, dah lebih. Ambil dia orang. Kawan ni tolong jadi ejen yang menyabarkan dia, please. Kawan ni kena kata, Allah malam Syekh, macam mana Syekh, nak buat macam mana Syekh, itu sudah ditakdirkan Allah satu dan bukan rezeki kita lah tu. Cantik. Tapi kalau kita menambahkan lagi tuan-tuan, dia punya fasik, dia punya ni, Allah apa mereka ni, ya Allah belum tua lagi, baru 63. Udah lupa, kata apa-anya. Matilah senang. Habis tu. Tuan-tuan, kita kena sabar, yakin pada dia, itu dah Allah tulis, bukan rezeki kita. Kita bawa dah duit tu nak bayar dah. Jangan kita ada masukkan peluang fursah untuk syaitan, kalaulah aku tak singgah mesin tu. Jangan. Kalaulah aku tak singgah mesin tu, sudah tentu duit aku tak hilang. Kalaulah aku tak singgah minggah, duit aku tak hilang. Jangan ada bagi ruang pada syaitan sebut macam tu. Kenapa? Kita menolak takdir Allah. Cakap senang, tapi bila berlaku susah tuan-tuan nak buat. Saya pun kena rapi itu juga. Bila orang salam bagi duit minyak, aku tak suka sebut duit sagu hati. Kalau sebut sagu hati, orang naik kenin, ada masuk kempuk dengan kitab ni sekarang. Duit minyak ni tuan-tuan, ada sekali tu saya pun bila orang bagi duit minyak, masuklah dalam poket. Ni cerita ustaz pun Allah uji. Sampai di satu tempat, saya nak belilah pisang goreng kan pun tak tahu. Tarik lebih duit tu, dabar tak aku tarik. Tak sedar rupanya duit yang minyak orang bagi ni melurut keluar sama tuan-tuan. Jadi bila sampai di rumah, saya pun selutlah poket. Saya nak tengok nak mana ke duit minyak aku tadi ni. Seluk-seluk.
memang tak mandang kata orang parit tuan-tuan. Udah tak ada kemeweh. Lepas tu baru teringat, ya Allah ya Tuhan, tadi singgah pergi beli goreng pisang. Setan tu pun datang, apalah beli goreng pisang. Aku ni pun kalau tak beli goreng pisang, tak hilang duit tu. Ustaz pun teruk juga diuji. Tengah memikir, menung-menung tuan-tuan, naik mata putih ni mikir. Orang rumah isteri pun tengok, apa bang? Apa kopi ni? Apa halnya? Duit yang masjid bagi tadi, dah hilang. Getok mana entah, cicir tang mana entah. Isteri pula, isteri ustaz. Dia pula bagus, dia kata apa dia? Itu tak ada rezeki lah bang. Oh, isteri tuan-tuan. Tu kena cari isteri bagus-bagus tu. Itu namanya tak ada rezeki lah bang. Tapi dalam hati ni tak ada rezeki, tak rezeki. Bukan kamu yang ceramah. Oh, dia mari setan tu mari. Setan tu jahat tuan-tuan. So tuan-tuan, kalau kita mengaji kitab Al-Hikam ni, kalau tuan-tuan habis satu kitab ni, insya-Allah tuan-tuan boleh jadi wali-wali Allah belakang insya-Allah. Hilang orang rumah pun tak ada masalah. Hilang orang rumah, hilang. Itu takdir Allah tuan-tuan. Boleh kahwin seorang lagi. Jangan kopi itu tuan-tuan, itu hilang ingatan namanya. Boleh tuan ya? Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada Abang Abu Bakar daripada page Abdul Kuliah. So tuan-tuan boleh tengok balik dalam page Abdul Kuliah, kuliah kita yang live pada malam ini. Dan kalau ada sumbangan-sumbangan untuk membantu page ini tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan lihat pada yang tertera di bawah tu. Ada nombor akaun. Bantulah tuan-tuan page ini untuk menyebarkan ilmu. Sebab page ini tuan-tuan, banyak ulama-ulama, ustaz-ustaz yang tuan-tuan boleh ikuti pengajian. Hebat-hebat pengajian dia. Jadi bantulah mereka ni tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala kira itu sebagai amal ibadah. Wallahu a'lam. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin was-salamin wasyuhada'i was salihin. وحسن أولئك رفيق رب العالمين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والعصر إن الإنسان للذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sebelum itu tuan-tuan, bersama dengan saya sahabat Syahrul Zaman ada membawa air syifa yang kalau tuan-tuan biasa beli, nak beli lagi bolehlah dapatkan di luar sana insya-Allah. Terima kasih.